Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Imam seluruh wajatan puasa, tuan haji maupun hajat, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ajak syukur pada Allah Ta'ala. Malam ni kita dapat sama-sama lagi, dan malam ni kita sambung perbincangan kita merujuk kepada buku ataupun kitab Rahsia Kematian. Hari ini kita sambung pada bab yang ke-11 dalam peringkat pasal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut para ulama, menakdirkan orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimah tersebut, yakni kalimah la ilaha illallah, hukumnya adalah sunnah yang maksud. Maksud yang maksud ni dia ada dalil dia, ada sumber dia. Bukan saja-saja orang nak suruh ajak orang mati ni dengan kalimah la ilaha illallah tu, bukan saja-saja, tetapi dia bersifat maksud. Maksud ni apa? Dia sabit dengan Nabi SAW. Jadi hukum mengajak orang nak la ilaha illallah, hukum dia apa? Hukum dia sunat, bukan wajib. Hukum dia sunat, ya. Walaupun sunat, tapi kesan dia amat besar. Walaupun sunat, kesan dia besar. Sebab dengan kita ajak orang yang nak mati tadi dengan la ilaha illallah, dia akan termasuk dalam hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah, masuk surga. Ini kesan dia. Walaupun dia bukan wajib, dia sunat, tapi kesan daripada ajaran kita kepada orang yang nak menakdirkan, orang yang nak mengajak mayat tadi ni, kesannya adalah syurga. Cuma saya sebut pada siri yang lepas, di antara orang yang digalakkan untuk mengajar syahadah di telinga orang yang nazar, pertama sekali yang utama ialah orang alim. Ini nombor satu. Orang alim dia digalakkan hanya orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Yang kedua, yang digalakkan mengajak orang nak mati tadi mengucap ialah orang yang disayangi oleh orang mati tadi. Dia bukan mesti keturunan, bukan mesti mak bapak, bukan mesti anak sebagainya, tak. Orang yang disukai oleh si mati tadi. Kenapa? Kerana bila orang macam di dunia lah, kalau kita orang yang suka, orang yang kita suka nasihat kita dengar, ya. Tapi kalau orang yang kita benci nasihat kita tak nak dengar, kan? Jadi macam tu juga ketika nak mati. Bila hampir mati, maka yang mesti mengajak orang ini dengan syahadah ialah orang yang disukai oleh orang yang sedang nazar ini. Ada. Baik. Hal itu dimaksudkan supaya kalimah terakhir yang diucapkan itu ialah la ilaha illallah, yakni tiadalah Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Itu maksudnya, ya. Dan supaya ia termasuk orang-orang yang disentuh oleh Nabi SAW dalam sabdanya, bermaksud barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi kesan dia tadi ni, dia macam juga tarawih. Tarawih hukum dia sunat, tetapi apa kesannya? Apa implikasi bagi orang yang konsisten mengerjakan amalan-amalan khusus Ramadan ni? Apa dia punya hasil dia? Apa dia? Hasilnya ialah
dia akan diberikan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Walaupun tarawih itu sunat, sahur sunat, tadarus sunat, tapi kesannya dia menjadi syarat untuk seseorang dipertemukan Allah dengan Lailatul Qadar. Itu jangan main-main dengan tarawih, sahur semua ni. Yani amalan-amalan khusus ni jangan kita ambil ringan, sebab dia merupakan alat untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya, sebab Nabi kata, carilah Lailatul Qadar. Jadi bila sebut cari, dia mestilah ada alat. Betul tak? Nak cari ikan ada alat, nak cari rian ada alat, maka nak cari Lailatul Qadar pun kenalah ada alat. Maka alat itu ialah amalan khusus dalam bulan Ramadan. Di samping tidak meninggalkan amalan lain lah. Kalau tarawih hanya isyak tak sembahyang, tak ada. Itu bukan zakat Lailatul Qadar. Itu akan berjumpa Lailatul Qadar. Tidak tuai. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muaz bin Jabal dan dinilai sahih oleh Abu Muhammad Ilyas. yakni hendaklah orang yang sedang menghadapi ajal itu diingatkan pada sesuatu yang dapat mengusir syaitan yang ingin membatalkan akidahnya. Memang begitu. Syaitan itu semakin dekat mati, dia kerahkan semua tu bala tentera dia, supaya orang yang mati ini akan mati dalam kesesatan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hukum fiqh meletakkan tak boleh kita biar orang yang telah ada tanda nazar ini duduk seorang-seorang. Tak boleh. Bukan mayat saja, tak boleh tinggal seorang. Nah, orang yang kita dah ada tanda nazar, kita dah sebut dulu dah. Banyak tanda, dari sudut anggota, dari sudut macam-macam kita sebut. Tak larat nak ulang lah. Kalau ulang ni berat lagi ya, lambat nak habis. Ulang, tak ulang pun lambat nak habis. Jadi bagi seseorang yang ada tanda-tanda nazar itu, tidak dibenarkan lagi dia ditinggalkan seorang-seorang. Bila kita tengok pada jenazah, pada orang sakit tenat dia ada tanda nazar, tak boleh tinggal. Sebab apa? Masa ini syaitan akan mengerahkan segala badan tentera dia untuk menyesatkan orang ini. Jangan tinggal. Ada orang tanya, kalau kami tinggal pasang CD mengaji okey? Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Nah, dalam masa hidup tak pernah pun kita bagi dengar bacaan kita kan, mak bapak kita kan. Nak mati pun hantar CD, tuan-tuan sekalian. Beratlah tuan-tuan. Kita fikir macam ni sudahlah. Kalau hang buat kat mak bapak hang macam tu, besok anak hang pun buat macam tu kan. Fikir itu sudah. Apa sangat nak mengaji kan? Bukan biasa surah Baqarah. Qul huwallahu boleh kan? Kalau qul huwallahu pun tak boleh, alif bantah. Baik. Apabila orang yang tengah menghadapi ajal tersebut sudah membaca kalimah syahadah yang diajarkan satu kali sahaja, jangan disuruh mengulangi supaya dia tidak merasa gelisah. Okey. Bila kita ajak dia mengucap, kita nampak dah dia tadi dia duk sebut duk mengucap dah. Letak. Belum. WQJ WQJ 5323 JER 1637, dia menghalang kereta nak lalu. WQJ 5323 JER 1637. Baik. Jadi bila kita dah ajak orang ni mengucapkan, lalu orang tadi kita dah nampak dia mengucapkan, sama ada suara, tak ada suara, kita dah nampak dia ucap, dah cukup dah. Jangan diulang lagi. Dan saya nak sebut di sini, yang menjadi sunnah kita ajak ialah la ilaha illallah saja, tanpa Muhammad Rasulullah. Lebih-lebih lagi, jangan doa ajak asyhadu an la ilaha, tutup hidup. Ini kan cerita Melayu, kan tengok drama. Dia mengajar tu asyhadu an la ilaha illallah. Orang hidup pun susah nak sebut. Ingat senang nak sebut kata ayat ada tasydid, yang ada sabdu tu susah. Orang hidup pun susah. Ini kan pula orang yang tengah nazar, lidahnya keras, tangan keras, nampak malaikat maut nak mari dah, tiba-tiba dia ucap ajak sampai Muhammad Rasulullah. Tak perlu la ilaha illallah sahaja, cukup. Itu sunnahnya.
Sekali dia panggil Rehan pula nyanyi Asyhadu an la ilaha. Patut mati esok terus mati hari ni. Jadi maknanya kan diajak itu la ilaha. Kalau dia dah menyebut kalimah itu sudah. Kecuali bila tengok dia cakap benda lain pula, baru ajak pula. Jangan diajak bertubi-tubi. Orang hidup pun tuan-tuan, kalau diajak bertubi-tubi naik boring kan. Contoh bini kita duk tegur kita hari-hari, bang, dah lah pokok tu, bang, dah lah pokok tu. Kau ada tak ada kata lain? Asyik itu aja. Asyik rokok aja. Tak ada kata lain je. Kita marah kan. Jadi kalau orang hidup pun diulang-ulang benda sama, marah kan. Ini mati. Tapi dia tak larat balas. Jadi tengok dia tanda dia dah mengucap syahadah, dah cukup diam. Itu sebab kita tak boleh tinggal. Tengok dia cakap lain pula, ajak lagi, supaya akhir kalam dia ialah la ilaha illallah. Para ulama justru tidak suka memperbanyakkan talqin dengan cara terus mendesaknya. Jadi ulama pun sendiri tak bagi kita berulang-ulang mengajak orang yang sedang nazar ini untuk mengucap tadi. Baik. Ibnu Mubarak mengatakan, talqinkanlah orang yang akan mati dengan membaca kalimah la ilaha illallah. Baik. Ini mungkin keliru kan. Ini talqin bahasa Arab, bukan talqin bahasa Melayu. Lakinu alal mayyit, kata Nabi. Talqinkan oleh kamu akan orang yang nak mati, bukan talqin orang yang dah mati. Orang Melayu bila sebut talqin tu hak baca kat kubur. Arab talqin ni maknanya ajak orang hak belum mati. Apa? Orang yang dah mati kita cuma disuruh doa. Kan Nabi kata, doakan orang yang mati di kalangan kamu agar lidahnya dipermudahkan untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh muka dan kaki. Kan begitu Nabi sebut. Nabi kata kalau kita pergi kubur atau di mana-mana, doakan orang mati ini lidahnya lembut, bukan pergi ada jawapan. Contoh kita cakap bahasa Melayu, sekejap lagi malaikat muka nakir datang, kita doakan mudah-mudahan si mati ataupun Allah yang hak ini dapat menjawab soalan. Maka sebut doakan. Bila ditanya kepadanya siapa Tuhanmu, doakan dia agar dia dapat menjawab Allah Tuhan. Bila ditanya kepadanya siapa Nabi, doakan dia agar dia dapat menjawab Muhammad itu Nabi. Itu kan dia doanya. Kita kan tukar Mamat berdoa, sekejap lagi akan datang pada kau muka lagi. Kau jangan takut, dia adalah makhluk macam kau juga. Kan gitu memang ya. Banyak jawab, kau cakap senang lama, cuma kau tu bawah ni macam cakap dia Pak Imam baca atas, nanti akan datang pada kau muka nakir, jangan takut, dia makhluk super kau juga. Jawab kita orang banyak jawab. Kau cakap senang lama, cuba kau ganti tempatku, baru balik rumah. Jadi makna talqin di sini ajak orang yang dekat nak mati. Jadi kata Ibnu Mubarak, ajarkan oleh kamu orang yang hampir mati itu dengan membaca la ilaha illallah. Dan jika ia sudah mengucapnya, maka biarkan dia. Kalau dia dah mengucap sudah, jangan duduk ulang-ulang ajak pula, jangan. Sebab dia akan menyusahkan. Kita nampak dia terbaring tu, orang yang nazak nak mati ni, kita nampak terbaring tu, nampak macam tenang, tetapi sebenarnya bermacam-macam cabaran sedang dia hadapi. Dengan setan yang datangnya, dengan Allah Ta'ala datangkan dengan macam-macam barang-barang dunia yang dia simpan dulu ni, semata-mata nak bagi dia rasa tak nak meninggalkan dunia ini. Sebab tu Nabi satu ketika kan, dia masuk dalam bilik Aisyah. Masuk dalam bilik Aisyah, lalu Nabi kata, siapa yang suka bertemu dengan Tuhannya, Allah pun suka berjumpa dengan dia. Siapa-siapa yang tak nak berjumpa
Allah pun tak nak jumpa dengan dia. Lalu Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, adakah orang tak nak jumpa dengan Tuhan dia ni?" Aisyah tanya, "Ada ke?" Nabi tak jawab ya, Nabi tak jawab tak. Nabi kata, ketika seseorang hampir kepada mati, Allah akan datangkan dengan berbagai-bagai perkara yang bertujuan untuk menjadikan dia tidak mau mati. Antaranya, Allah datangkan semua harta yang dia miliki. Allah datangkan rumah dia yang besar, share saham dia yang banyak, jawatan pangkat yang macam-macam, kereta yang macam-macam, ladang, semua datang. Ketika itu tuan-tuan, kerana dia masa dunianya amalnya kurang, dia mula sayang nak tinggal. Ni siapa nak ambil saham ni? Ni kereta siapa nak pakai? Ni rumah aku siapa nak ambil? Ni bini aku siapa nak sapu pula ni? Dia mula takut. Jadi bila dia mula takut, tuan-tuan sekalian, orang lain mengajak dia, telinga dia, la ilaha illallah, maka dia tak nak ucap. Sebab apa? Sebab dia kata, mengucap dia orang nak mati, aku tak nak mati. Dalam keadaan sedang bertemu, yang ni suruh sebut, yang iman dia kata, yang hati dia kata jangan sebut, hang tak mati lagi. Dalam keadaan berlawan begitu, tiba-tiba ajalnya sampai, dia mati dalam keadaan tidak boleh menyebut la ilaha illallah. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi. Dia tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa dia. Ini yang paling kita takut, tuan-tuan sekalian. Ini yang paling kita takut. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya tanya tuan-tuan, saya tanya, jawab saya tak? Orang Habisah dengar kuliah saya, memang kuliah saya bentuk pertanyaan, tapi saya jadi jawab. Sebab kuliah maghrib saya ni, ustaz bertanya, ustaz menjawab. TV 9 tu, tanyalah ustaz, orang tanya ustaz jawab. Dia tanya ustaz ni, kita ni ustaz bertanya, ustaz jawab. Jadi ibu-ibu sekalian, pernah tak kita berdiri tarawih ni? Pernah ke tak? Pernah kan? Pernah. Tambah-tambah Pak Imam baca panjang. Saya tahu saya pernah jadi imam. Panjang sikit, penuh surat bawah jadah. Masjid Negeri dulu, Masjid Negeri. Dulu kan saya imam Masjid Negeri. Baca panjang sikit tarawih. Esok pagi tengok surat, penuh surat. Ngaku nak bagi duit ayah. Macam-macam tulis, nak baca lah, macam-macam tulis. Bukan panjang pun. Nampak dia berdiri tengok Brazil lawan dengan apa? Berdiri kan? Dia duduk kat kedai mamak kan, ada kursi, dia berdiri. Tak penat pun. Nampak? Jadi penat tak berdiri tarawih? Penat tak? Penat pun dia bohong. Saya pun penat. Tapi kalau Allah kata macam ni, penat kamu berdiri semayang, akan aku hilangkan berdiri kamu ketika di mahsyar. Di mahsyar, satu hari di mahsyar, kata Imam Qurtubi, sama dengan 1500 tahun di dunia. Kita dah pernah berdiri, kena semayang apa, semayang sunat, semayang fardu, semayang tarawih, semayang. Allah Ta'ala kata, tak apa, hampa dah pernah berdiri kat dunia dulu, aku bagi hampa jangan berdiri lama di mahsyar. Kecil tak berdiri dunia ni? Kecil kalau nak banding kita berdiri di depan Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan tahan sudah. Ni kadang-kadang dah lah tak semayang, tak khusyuk. Pak Imam baca panjang, yang maki Pak Imam. Baca tak sedap, suara tak sedap, baca panjang tu maki. Setan pun pergi nak di semayang ke maki orang. Jadi tuan-tuan sekalian, benar tak? Benar kan? Baik. Lapang tak puasa? Lapang tak? Lapang. Dahaga tak puasa? Dahaga kan? Lapang dan dahaga makcik oi. Lapang kan? Lapang. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, orang yang banyak lapang di dunia, aku hilangkan lapang dia di dua keadaan. Masa bila? Pertama, masa nak mati. Kedua, masa nak menghadap Tuhan. Kecil tak lapang puasa kita? Lapang kita masa puasa pukul 7.30 boleh makan dah. Tapi lapang ketiga mana kita nak mati, tak boleh hilang walaupun diberi makan apa jenis makanan. Dahaga kita masa kita puasa, dahaga kita hanya sampai 7.30. 7.30 kita boleh makan 3 kawah ayam demikian.
Tapi bila lapang ketika nak mati, setitik satu tujuh sungai pun kalau diberi minum, dia tak hilang. Apa sangat lapang puasa kita, apa sangat dahaga puasa kita kan? Kalau Allah Ta'ala kata, hang dah biasa lapang, hang dah biasa dahaga, masa nak mati, aku tarik rasa lapang dan dahaga itu. La ilaha illallah dan tasbih. Macam tu juga kita buat urusan JPJ nak berbaris tak ada masalah panjang kan? Ada satu orang yang kerja situ, nama dia Rana kan? Rana, bukan Usimbul, Rana. Rana ni kita bayar kat dia RM50, upah dia lah, bukan rasuah tu, memang kerja dia. Kita pun bagi duit RM50, kita balik petang lagi dia nak dokumen kita. Apa sangat RM50 kan? Nak banding urusan kita begitu mudah. Tetapi kenapa kita tak fikir untuk RM50 agar urusan kubur kita menjadi mudah? Kita tak nampak benda-benda macam ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kata Ibnu Mubarak, ya, ajakkan dia dengan kalimah la ilaha illallah, jangan diulang-ulang lagi, kecuali bila dia menyebut akan datang bercakap dengan benda-benda yang lain, ya. Abu Muhammad Ilyas Abdul Haq mengatakan, jika didesak terus untuk mengucapkan kalimah tersebut, padahal ia sudah mengucapkannya satu kali, hal itu dikhawatirkan membuatkannya merasa gelisah, lalu dimanfaatkan oleh setan. Itu kata Imam Muhammad. Kalau kita ada ucap la ilaha illallah, dosa la ilaha illallah, patah orang mari semua mengajak belakang. Ini masalahnya. Dah, kita tunggu bapa kita nazar ajak ba la ilaha illallah. Nampak dah bapa kita sebut dia. Mari ustaz ajar ustaz, tolong ajak ayah saya pula. Mari Datuk tolong ajak apa? Lah, dia nak dia datang sini. Maka bila dia gelisah, setan akan ambil kesempatan. Ini yang kita takut. Sebab itu tuan-tuan semua dia kena ada ilmu. Tak ada ilmu jadi berat. Kena ada ilmu. Macam tuan-tuan ada orang dia bangun sahur, makan 3 kawah, esok tak puasa. Orang tanya awak tak puasa, terlupa niat. Yang hang sahur tadi buat nak apa? Kita sahur tadi buat apa? Kenapa orang sahur? Nak puasa kan? Mana ada orang sahur nak kahwin? Punya banyak sahur 3 kawah makan, dan orang pun tak cukup. Esok tak puasa. Awak tak puasa ni, terlupa niat. Hang orang sahur tu untuk apa? Kenapa tuan-tuan buat sahur? Kan nak puasa kan? Mana ada orang sahur nak kencing? Jadi Islam tu sebenarnya mudah kalau kita faham. Bila tak faham, susah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita disuruh datang mengaji. Nabi nak bagi motivasi supaya kita ni mengaji pula kan? Sampai Nabi namakan majlis ilmu itu sebagai taman syurga. Taman syurga dalam dunia ni 2 rautah satu masjid Nabi, satu masjid ilmu. Kita berebut nak pergi Nabawi, bayar sampai 78,000, tapi dia tak bayar apa ni, kita tak nak main pun tuan-tuan. Itu yang jadi nak nikah pun susah. Tak, mesti tak putus antara akan ijab dengan qabul. Tunai aku terima. Dia tak boleh putus antara tunai dengan aku terima, tak boleh putus. Betul ke gitu? Tak itu. Tapi itu Islam tak itu tu. Itu kapal selam. Tuan-tuan bayangkan, kalau tunai kena bagi putus, tak tanya Pak Imam senang. Pak Imam kata tunai, kita jangan jawab. Apa jadi Pak Imam? Tunai Pak Imam kan asma, kan meninggal tu dapat RM5. Bukan itu maksudnya kan. Maksud tidak terputus itu ialah jangan terlalu lama antara ijab dengan qabul. Dan untuk wali tadi nikahkan kita tunai, teruslah jawab. Bukan pergi nori getah, jual getah, baru aku terima nikah. Kau ni nak nikah ke nak nori getah? Sekian dimaklumkan. Kata Al-Hasan, Ibnu Mubarak pernah berpesan kepadaku,
talqinkan aku, dan jangan kamu ulang kecuali aku sudah berbicara dengan perkara lain. Tok Alim dia pesan kat kawan dia, dah bersama Tok Alim. Dia kata, besok kalau aku mati, hang tolonglah hajar aku, dan kalau aku dah sebut, jangan ulang lagi. Nampak tak? Sebab itu saya sebut di awal tadi, siapa yang perlu mengajar orang yang nazar ini untuk mengucap, siapa dia? Orang yang disukai oleh orang yang nazar ini. Faham tak? Jangan semua nak ajar. Laki kita makcik belum tentu bini boleh hajar syahadah. Belum. Kalau laki kita marah kat kita, 3 tahun dia minta nak nikah lain, kita tak bagi, marah kita. Kita mati, bini kita ajak, bang, la ilaha illallah, pigilah dia cakap. Bukan mesti bini kita. Orang yang disukai oleh si mati tadi, mungkin anak sulung dia kan, atau jiran dia sebagainya kan. Tengok ni, kita tengok Al-Hasan, dia pesan pada kawan dia Ibnu Mubarak. Dia kata, wahai sahabatku, kalau besok aku nazar, maka ajarkan aku. Dan ternyata tuan-tuan, selepas beberapa ketika dia pesan, Al-Hasan meninggal, dan dia diajar oleh Ibnu Mubarak untuk mengucap la ilaha illallah. Masya Allah, tuan-tuan. Ni hebat Tok Alim, dia tahu bila dia nak mati kan, tuan-tuan. Kita ni Tuhan bagi tanda mati pun tak ingat lagi, ya Allah. Contoh orang kecil manis. Orang kecil manis ni dia tidur bukan lena kan, tengah malam bangun 4-5 kali. Apa salahnya 4-5 kali bangun tu kan? Ambil 1 kali tu sembahyang tahajud. Tuhan dah bagi kejut dah. Dulu masa hang kecil masa langsung tak bangun. Bila dah kena kecil manis, dia bangun malam banyak kali. Tuhan kata bangun malam banyak kali, sembahyang lah 2 rakaat. Dia dah bangun kencing tidur, kencing tidur, kencing tidur, tidur kencing. Jadi tuan-tuan sekalian ya, jadi ingatlah Allah Ta'ala kan, dia pesankan, dia bagi peringatan supaya kita ingat. Baik, yang terakhir sekali, menurut saya, bila menurut saya ni makna pengarang kitab ni lah, kata Imam Qurtubi, talqin juga bisa dengan cara membaca hadis yang terkait jika yang hendak meninggal dunia itu misalnya adalah seorang ulama besar seperti diceritakan oleh Abu Nu'aim berikut ini. Boleh juga, kata Imam Qurtubi pengarang kitab ni, dia kata kalau yang nak mati itu Tok Alim besar, boleh dibacakan dia tentang hadis, bukan ajak kat telinga, baca hadis yang bersangkutan dengan benda itu. Tak apa. Sebab apa? Pertamanya ulama ni syaitan, dia takut nak dekat, tuan-tuan sekalian. Tengok cerita ni tapi panjanglah tuan-tuan sekalian. Tak apalah, lain tahu kita baca. Jadi tuan-tuan nak ceritanya, kalau yang nak mati itu ialah Tok Alim yang besar, tak perlu juga diajak la ilaha illallah pada dia kan, tetapi cukuplah dibacakan tentang hadis-hadis. Karena itu tuan-tuan sekalian, kan ada surah-surah yang kita disuruh baca bila menghadapi orang yang sedang nazar. Kan orang nazar kan, ada surah-surah tertentu dibaca. Antaranya kita disuruh baca surah tu Waqiah misalnya. Sebab apa? Surah Waqiah itu cerita tentang syurga, tentang janji Allah, biar dia seronok dengar. Orang tanya, dia faham ke Ustaz? Quran tu kan bahasa Arab. Tuan-tuan sekalian, seseorang nazar. Nazar ni apa? Nazar ni kedudukan antara dunia dan kubur. Nak kata kubur dah lagi, nak dunia pun dah, dia duduk tengah-tengah. Maka ketiga ini, kata ulama, semua orang akan memahami bahasa Arab. Jadi ada orang yang buat saya, Ustaz, payahnya belajar bahasa Arab. Saya kata nak belajar, kata nak penat dah belajar, saya tak faham. Saya kata tak apalah, tunggu nazar besok pandai. Dah, payah sangat mengaji bahasa Arab. Dekat nak nazar besok semua berarti bahasa Arab. Jadi bila dibaca pada di ayat Quran kan, surah Waqiah, surah Ar-Rahman misalnya kan, maka dia seronok dengar. Bila dia seronok dengar janji Allah, bila kita ajak dia syahadah, maka dia akan mengikut syahadah kita. Jadi saya kira cukuplah dekat itu dulu lah. Tak boleh panjang-panjang sangat, tapi boleh faham kan? Boleh faham. Sana nanti majlis boleh faham kan? Di sini boleh faham kan? Alhamdulillah. Itu guru saya pesan, kalau mengajar sampai orang faham. Bila orang faham, berhenti tu.
Sebab kalau hantu yang lain datang, mereka jadi tak faham balik. Jadi hang boleh susah nak ajak balik mudah sama. Jadi sebelum aku susah, aku motivasi sini pula. Jadi untuk pengantar tuan-tuan, saya di sini mengajak sebulan sekali. Kitab-kitab ni Rahsia Kematian Imam Qurtubi, setiap hari Selasa minggu berapa? Minggu ketiga. Setiap hari Selasa minggu ketiga bulan Maghrib. Marilah sama-sama hak rasa hak dia nak mati main ngaji. Kalau rasa tak apa nak mati, tak payah main ngaji lah. Jadi tuan-tuan sekalian, takat tu dululah. Jumpa lain kali lah, penat lah. Jadi sebagai akhirnya, saya nak pesan pada diri saya untuk kita fikir sikit. Tuan-tuan selama 18 malam dah pernah tak tanya kenapa kita diajak doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, tolong redha pada kami syurga. Kita pernah tak tanya kenapa tak minta ya Allah masukkan kami dalam syurga? Kenapa tak minta masuk? Kenapa minta redha? Sebab kita tak tahu mana amalan yang Allah redha pada kita untuk syurga dia. Kita tak tahu. Sebab itu adalah hadis qudsi, Allah menyebut, Allah merahsiakan redha-Nya di dalam ketaatan. Kita tak tahu mana satu amalan kita yang Allah redha. Jadi sebab itu, buatlah segala amal kebajikan. Manalah tahu seorang wanita yang bergelumang dengan dosa masuk syurga hanya dengan membagi minum anjing yang dahaga. Sebab apa? Masa dia buat itu Allah redha, masuk syurga dia. Maka untuk guru saya pesan, bukan pesan tiap-tiap petang masa kami mengaji dulu ni kan, tiap-tiap petang sebelum buka puasa dia doa. Kita tak tahu sebab apa lah untuk guru ni doa benda ni, panjang doa dia. Di antara isi doa yang saya ingat lagi, terngiang-ngiang di telinga, dekat nak buka puasa dia akan doa. Dia kata, ya Allah, andainya hari ini adalah Ramadan terakhir untuk kami, tolong terima amalan kami yang sikit dan redha kepada kami syurga. Kita tak faham masa budak-budak dulu kan, tapi itu guru tiap-tiap petang dia doa, ya Allah, andainya hari ini Ramadan terakhir, tolong terima amalan kami yang sedikit dan redha kepada kami akan syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita mensyukuri nikmat kesempatan Allah bagi Ramadan dan yang kita merebut peluang ini. Yang baik main pada Allah, yang tidak kelemahan dan ketaifan dari saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza. Jadi sebelum tadi ada sedikit terlupa. Saya juga mohon daripada tuan-tuan untuk membantu saya membangunkan komplek tahfiz Al-Quran dan Al-Hadis Al-Qaradawi, Kampung Kuala Kerdau, Temelung Bahang, yang sekarang ni masuk fasa ketiga pembinaan masjid dan juga asrama pelajar. Kos keseluruhan lebih kurang 3 juta. Sekarang ni orang bagi kohor-kohor lah buat tu tuan-tuan sekalian, ya. Dan saya juga dengan ini menjemputlah siapa-siapa yang sudi pada 24 hari bulan Ogos nanti, lebih kurang 27 Syawal, saya buat hari peletakan batu asas kompleks saya. Jadi taklah ada wakil sini lah. Derma-derma yang tuan-tuan bagi itu, di situlah saya logonya tu, ya, tak mari. Tapi walaupun jamuan raya, tapi saya tak buat kuih raya lah. Saya jamu ikan batin masak tempoyak saja. Itu Temeluh punya identiti. Jadi siapa-siapa yang tak makan ikan batin masak tempoyak, depan tapak sekolah saya tu ada Sungai Bahang. Apa terjun dalam tu, dia ikan batin pula mekampang. Jadi ada sumbangan yang tuan-tuan nak bagi itu, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah terimalah tuan-tuan sekalian sebagai pemudah cara kita dalam kubur besok, dan yang masih bersisa akan Allah tambah dan Allah berkati insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.